Tengok dulu gambar dia ni adalah gabungan okey. Yang pertama kita tengok apa yang kita boleh buat dulu. Okey. Tengok bulatan dia bagi J25. Okey, dia bagi tip pusat dia ni. Okey, ni pun sama. Pusat. Okey, pusat. So ada 3 bulatan kat sini dia bagi. Okay, lepas tu yang ini tangent bulatan sebelah dalam. Okey, sebelah dalam maksudnya kita perlukan separuh bulatan. Okey, separuh bulatan nanti kita buat. Okey, so dia buat dia punya bulatan sebelah dalam, so kita akan ada kat sini lah. Kita kena tolak kan. So ada bulatan kecil kat sini untuk kita selarikan nanti. Okey. Ini bulatan sebelah dalam kan. Bulatan sebelah dalam. Sorry. Okey. Lepas tu sebab ini bulatan sebelah dalam, so dia kena tambah ni, bukan tolak, dia kena tambah. Bukan ada bulatan kecil, dia ada bulatan besar. Okey. Lepas tu ni bulatan besar. Lengkungan yang besar ni. So maksudnya dia bersilang. Okey, dengan JX kat sini. So kat sini dia menyentuh dekat J30 dengan J25. So maksudnya ada pusat kat sini, yang mana dia akan tambah lah. Kat sini kena tambah lah J30 tambah J25. Dengan yang ini J60, yang ini dia menyentuh sebelah dalam, so tolak lah 60 tolak 25. Okay, lepas tu ellipse. Okay, so kita nak step yang kita ada banyak step awak boleh buat. Okay, step yang awak kena berhati-hati adalah, sebelum ni saya tunjukkan step buat posisi titik semua untuk pastikan dia punya ukuran tu tepat kan. Cuba kalau awak guna step ni, maksudnya awak nak dapatkan 3 markah ataupun dapatkan ni 4.5 markah. Kalau awak guna step ni, katakanlah awak nak dapatkan markah paling minima. Nak dapatkan markah paling minima, awak buat ellipse dululah. Kita buat sukuan ellipse. Kita nak dapat 4.5 markah lah, lebih kurang lah macam tu. So buat garisan. Sekarang kita nak buat ellipse dulu. Kita tak buat step yang sebelum ni lah. Sebelum ni saya tentukan pusat bulatan semua kan. Yang ini step ni kita nak dapatkan markah minima. Tengok dia kata sukuan ellipse 110. Dengan paksi meja dia 110. Dengan 80 kan. So bahagi 2 55. So ini pusat dia. So buka 55. Buka 55 daripada pusat ni. Buat lengkung. So lengkung awak ni 55 lah. Double check 55. Make sure 55 ni. Lepas tu paksi minor 80. So awak kena buka 40 bahagi 2. Bahagi 2. So ini adalah lengkungan untuk paksi minor dia 80. So ada 2 lengkungan kat situ. Kemudian yang ini kena hati-hati. So kita ambil pembaris 30 darjah ni. Buat pembahagi. Buat lagi pembahagi. Ni buat pembagi. Kemudian kita nak tentukan kat mana kawasan ellipse dia punya lengkungan tu. So kalau kita tengok sini dia punya mercu. Sini dia punya sini dia punya mercu lah. So kalau mercu dia dekat sini, so yang kecil ni dia akan selari dengan paksi yang ada mercu ni. Selari. Yang lain semua dia jadi serenjang. Dia jadi serenjang.
So Okay. Okay, step yang penting mungkin saya terlepas pandang atau tak pernah tak pernah bagi tahu ke awak lebih detail. Okay, ini step yang penting sebenarnya, kena buat dia punya dot ni. Dot ni kena buat wajib. Saya tak pastilah saya pernah tekankan ke tak. Dot ni wajib Dot ni wajib. Okay. So kalau dot ni ada, andai katakanlah lengkungan awak tu tak terkena dekat dot. Faham tak? Lengkungan tak terkena dekat dot. Okey, lengkungan tak dapat markah, tapi dot dapat markah. Faham? Lengkungan tak dapat markah. Katakanlah awak buat. Okey, ni lengkungan awak. Okey. Okey, ada lengkungan yang tak menyentuh dekat dot. Ingat ada lengkungan. So markah lengkungan tu tak dapat lah. Tapi markah dot ni dapat. So markah lengkungan mungkin dalam 0.5 hingga 1 markah. Kan? Sebab kat sini tak kena. Mungkin sini kena, so dapat 0.5 markah. Tapi kalau kena semua mungkin dapat 1 markah. Macam tu. Okay. Semua je garisan satu lah, garisan satu. Okay, settle. Okay, dah settle. Okay, kemudian kemudian kita nak dapat lagi markah minima. Nak dapat markah minima lagi, kita nak buat bulatan ni. Yang ni senang ni, yang senang-senang ni. Okay, J20. So J20 dia dekat sini. Sini adalah A, jangan tersilap. Sini adalah A, sini adalah G. Label supaya tak tersilap. So dekat A ni awak dah boleh buat 20. Ambil, buka awak punya jangka lukis 20. So dari sini tandakan. Okay, buka. Okay, cuma yang ini jangan terang. Yang terang yang ikut gambar dia. Macam tu. Bulatan kena buat sampai habis. Tapi masa awak nak terangkan dia tu, jangan terang dekat bahagian yang tu lah. Saya tak nampak awak ada mesej apa-apa. Okay, tak ada Saya tak nampak awak punya tu lah. Kalau awak ada mesej saya tak reply, awak tak respon, awak buka mikrofon cakap Okay, next kita nak dapat ni, kiranya dah 4.5. Ni dapat 1 markah. Agak anggaran je lah anggaran. Okay, kemudian kita nak dapat lagi 1 markah untuk bulatan yang ni. Bulatan yang ni pula kita nak buat. Okay, ni pun hati-hati. Kita tengok dia daripada pusat ni, dia ada jarak. Daripada pusat bulatan tu ada jarak. Okay, ambil garisan jarak. Okay, jarak dia adalah, kita nak ambil jarak dia ni sebenarnya. So kita ambil pusat dia lah. Okay, jarak dia adalah 55. So jarak dia adalah 55. Okay, ini 55. Double check Okay, 55. Kadang-kadang pembaris ni dah hilang lah dia punya ni kan. Okay, 55. Okay. Lepas tu masa tarik tu pun kena hati-hati. Sebab kalau macam saya punya ni kan, pembaris saya ni dah longgar dah. Okay, pembaris saya ni dah longgar. Kadang-kadang bila pembaris longgar ke apa pun ada ralat juga. So awak kena hati-hati lah. Gunalah kaedah serenjang ke apa ke. Pembaris yang guna kaedah selarian. Selarian ke apa. Okay, kemudian dah dapat ni, ukur 70. Sebab kat sini ukuran dia kata 70 kan. Ni jarak 55. Sini 70. Tapi sebelum ukur, betul lah 70 lah kat sini. Ni daripada pusat ni 70.
70. So double check lah. Kadang okay. Lepas tu kita buat ni. Dapat lagi satu markah. Untuk 30 pula. Okay, untuk 30. Okay, dapatlah. Ini 4,5, 4,5, 5,5, 6,5. Okay, dapat. Okay, sekarang kita buat, kita nak buat garisan tangent ni pula. Okay, yang ini 2.5 markah macam tu. Okay, 2.5 markah. So, hati-hati juga, jangan tersalah ambil. Ni garis. Okay, garis ni mesti ada. Dengan buat pembahagi dua ni mesti ada, jangan padam. Garisan tu jangan padam. Okay, ni dengan ni. Garisan ni kena ada. Jangan padam. Sebab ada markah kat sini. Membahagi dua. Okay. Lepas tu, okay, tengok dia punya C dia dekat sini. So, kita akan ada satu lengkuk kat sini. So, bulatan, separuh bulatan kita tu, awak kena tengok. Dia boleh jadi atas, boleh jadi bawah. So, saya nak buat dekat atas berdasarkan. Kenapa saya nak buat kat atas? Sebab ni, garisan C dia dekat atas ni. So, saya buat lengkungan. Kalau garis C dia dekat bawah sini, katakanlah dia dekat sini. Kan? So, lengkungan saya akan berada di bawah. So, sekarang ni lengkungan saya kat atas. Okay. Okay. Sekarang ni saya nak dapatkan C. Tengok betul-betul saya nak dapatkan C. C. Okay, C adalah hasil daripada 20 tambah 30. Sebab dia menyentuh sebelah dalam. So, 50 lah. Saya nak dapatkan garisan C. Ni garisan C kat sini. So, garisan C. Ni C. Nampak garisan dia? So, tandakan lah. C. Okay, ni. Ni hasil daripada apa? 20 campur 30. Lepas tu, make lagi satu pembaris. Buat selarikan. Okay, ni selarikan Okay, ni. Selarikan dengan bawah ni. Okay, selarikan bawah, tandakan dengan B. Okay. Walaupun tak tanda huruf pun tak menjadi masalah, tapi cuba awak tandalah supaya awak dapat tahu kawasan-kawasan yang bertangent. Okay, lepas tu garis. Dapatlah 2.5 markah kot. Macam tu. Ketiga. Tengok lah. Saya pun tak berapa pasti. Okay. So, kat sini kita tengok lah. Ni dah 4,5. Ni 1. Ni 1. Ni 2.5. Dah berapa markah dah dapat? Kan? Dah 8.5 markah. Okay, so kita nak dapat yang ini pula. Yang senang-senang. Bulatan ni pula kita nak buat. Okay, pastikan tak tertinggal Kalau laju cakap tau. Jangan mesej saya tak nampak. Saya punya komputer tengah. Okay. Okay, sekarang kita nak buat yang ni. Ni Okay, so kita ukur. Okay, ni pun kena hati-hati. So, kat sini dia kata daripada pusat ni. Okay, daripada pusat ukur. Okay, jarak dia adalah 40. Okay. Okay, tengok. Awak nampak tak saya punya pembaris ni longgar. So, saya pun tak tahu. Mungkin ada ralat ke apa ke. Ini biasa lah. Okay. 40. Ni daripada pusat ni kita nak dapatkan jarak dia 40.
Okey, jarak 40 kat sini. Ukur lah, double check betul tak 40. Okey. Dah 40. Okey. Baris. Ni saya punya baris dah goyang-goyang dah ni. Sebab awak punya ketat kan, saya punya dah longgar dah. Okey. Garis. Okey, kemudian awak tengok. Okey, daripada pusat ni, okey. Kita dah ada dah sebenarnya ni kat sini. Okey, garisan ni dah ada. Okey, nampak tak garisan daripada pusat ni? Okey, cuma jarak dia ni 10. So awak kena ambil 10. Ambil 10. Okey, 10. Okey, daripada pusat, okey, tengok daripada pusat ni 40. Lepas tu jarak 70. Ni dah ada dah jarak 70. Okey, daripada jarak 70 dia nak lagi 10. Maksudnya 80 lah. 80 jarak awak. So ini adalah pusat bulatan. Pusat bulatan untuk J25. Okey, ni pusat bulatan dia. J25. Okey. So, kalau nak terangkan, ikut gambar dia. Terangkan area mana dulu. Sini kan. Okey. So ini pun kalau nak terangkan kawasan ni lah. Okey. Okey, kemudian kita nak buat yang ini. Kan tadi saya cakap yang ini tambah. So tambahkan 30 dengan 60. 30 dengan 25 pula saya tambah 60 lah. Salah. 60. Yang ini tolak 60 tolak 25. So 30 tambah 60. 90 lah. Kena buka 90. Okey, daripada lengkung ni sini. Okey. Ni dah 90 dah ni. So, kalau ukur okey 90. Okey, ni lengkungan dia. Pusat dia ambil dekat sini lah. Sebab kita tambahkan 30 dengan 60. Kita sekarang nak dapat garisan D. Nak dapat garisan D. Okey, satu lagi tolak. Okey. Satu lagi tolak. 60 tolak dengan 25. Ni 35 daripada pusat ni tau. Daripada pusat ni. Okey, buat lengkung. Okey, hati-hati buat lengkung. Okey, so double check. So ini 35. Okey. Ini 90. Okey. So titik pertemuan dia dekat sini. Ni pun hati-hati, banyak titik pertemuan dia kena buat. Ni garisan ni wajib. Okey, wajib kena buat. So letak D kat situ. Okey. Satu lagi garis. Lepas tu extendkan dia. Tandakan dengan E. Wajib. E dengan D. Okey, lepas tu buat lengkungan. Ni 60 lah. Okey. Terangkan dia. Okey, terangkan je. Okey, tapi bulatan tu sepatutnya kita kena buat sampai habis macam ni. Buat bulatan tu sampai habis. Cuma bahagian tu saja yang awak kena terangkan. Okey.
Okay, sekarang kita nak buat JX. Okay, JX kita ni awak tengok dia nak F tau. So kalau awak tak ada clue nak buat, awak boleh conteng kat sini. Okay, G dengan ni bulatan yang dekat sini ni. Ni. Kat sebelah dengan E dekat sini. Awak garis. Kan? Ni awak garis. Okay, kemudian ni macam kaedah N tu kan, kaedah N. Okay, kemudian dia bersilang dekat F ni. Kan, dia bersilang dekat F. So pusat pergi F ni panjangkan. So ini adalah dia punya jejari. Okay, saya tunjukkan ni selarikan. Okay, ni selarikan. Kemudian G ni pergi dekat bulatan yang awak dah buat garisan selari tu untuk dapatkan F. Okay, so daripada F ni nak dapatkan pusat dia, daripada pusat J25 ni garis. So untuk awak aplikasikan kat sini, okay, tengok betul-betul. Step yang pertama, buat garis selari dia lah. Ni garis selari. Kalau kita punya pembaris longgar, dia kacau. Macam saya ni tengah longgar. Okay, ini selari. Okay, lepas tu nampak dia ada bulatan kat sini kan. Dia bersilang kat sini. Okay, pergi dekat G. Sebab itu awak kena label supaya awak boleh nampak. Ni pergi kat G, so awak akan dapat F. Tandalah F kat sini. Okay, kemudian awak nak jejari tu dekat sini kan. Okay, daripada pusat pergi F, extendkan dia. So awak akan dapat pusat dekat sini. So dari sini barulah awak buat lengkung JX. Okay, lengkung tu kena buat sampai habis lah. Cuma kena terangkan. Siap. Alhamdulillah. Okay. Nanti PM dengan saya lah awak punya gambar. PM je, jangan masuk dalam grup. PM saja kalau dah siap.